Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bau ma jaa fi mirathil ikhwati minal abi wal wa bi qala haddatsana Bundar qala haddatsana Yazid ibn Harun qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an al-Harith an Ali annahu qala innakum taqra'una hadhihi al-ayah من بعد وصية توصون بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيان بني يتوارثون دون بني العلاء. وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. باب ميراث البنين مع البنات. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن ابن سعد قال أخبرنا عمرو ابن قيس قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي فلم يرد علي شيئا فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وابن عيينة وغيره عن محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. باب ميراث الأخوات. وبه قال حدثنا الفضل ابن صباح البغدادي قال أخبرنا سفيان ابن عيينة قال أخبرنا محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوجدني قد أغمي علي فأتاني ومعه أبو بكر وعمر وهما ماشيان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي فلم يجبني شيئا وكان له 9 أخوات حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال جابر في نزل. هذا حديث حسن صحيح. باب في ميراث العصبة. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. حدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
hadza hadisun hasan wa qad rawa ba'dhuhum an ibn Tawus an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursala. Ini bab berhubung dengan ataupun hadis berhubung dengan pusaka adik-beradik sebapa seibu, seibu sebapa, ataupun adik-beradik kandung. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Harith, daripada Ali, bahawa beliau berkata, engkau membaca ayat ini min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Setelah daripada wasiat yang kamu wasiatkan dengannya atau hutang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan supaya diselesaikan terlebih dahulu hutang sebelum daripada wasiat. Dan sesungguhnya individu dari kalangan anak-anak seibu itu mewarisi tidak anak-anak tiri. Seseorang itu mewarisi daripada saudara sebapa dan seibu, tidak daripada saudara sebapa sahaja. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan satu lagi hadis seperti itu juga. Kemudian riwayat daripada Sayyidina Ali katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahawa individu dari kalangan anak-anak seibu mewarisi, saling mewarisi tidak daripada anak-anak tiri, yakni tidak saling mewarisi. Ini hadis kami tidak mengetahuinya melainkan melalui hadis Abu Ishaq daripada Harith, daripada Ali. Sebahagian daripada ahli ilmu mempertikaikan Harith, dan amalan berdasarkan kepada hadis ini di sisi kebanyakan ahli ilmu. Ini bab berhubung dengan pusaka anak-anak lelaki bersama dengan anak-anak perempuan. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Muhammad ibn Munkadir daripada Jabir bin Abdullah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melawat saya sedang saya sakit di perkampungan Bani Salimah. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana saya dapat membahagikan harta-harta saya di kalangan anak-anak saya? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab kepada saya dengan apa-apa jawapan. Lalu turunlah ayat, yusikumullah, Allah Ta'ala telah menetapkan kepada kamu berhubung dengan anak-anak kamu yang lelaki itu mendapat seperti bahagian dua orang anak perempuan. Ini hadis hasan sahih. Syu'bah, Ibnu Uyainah dan lain-lain ada meriwayatkan daripada Muhammad ibn al-Munkadir daripada Jabir radhiyallahu anhu. Ini bab berhubung dengan pusaka adik-beradik perempuan. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Jabir, aku sakit, Nabi SAW datang menziarahi aku, dan baginda mendapati aku telah pengsan. Baginda datang bersama dengan Abu Bakar dan Umar dengan berjalan kaki. Rasulullah SAW berwudu, kemudian baginda mencurahkan ke atas saya daripada air wudunya. Aku pun tersedar. Aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana saya dapat membuat keputusan berhubung dengan harta saya? Atau macam mana saya buat pada harta saya? Nabi SAW tidak menjawab apa-apa kepada saya. Dan dia mempunyai 9 orang adik-beradik perempuan. Sehinggalah turun ayat pusaka, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa daripada kamu. Katakanlah, Allah akan memberi fatwa kepada kamu berhubung dengan kalalah. Jabir berkata, pada sayalah ayat ini turun. Berkenaan dengan sayalah ayat ini turun. Ini adalah hadis hasan sahih. Ini bab berhubung dengan pusaka asabah.
dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW, baginda bersabda, berikanlah, sampaikanlah faraid itu kepada ahli-ahlinya, apa-apa yang baki, maka itu adalah untuk lelaki yang paling terdekat. Kemudian riwayat sanad satu lagi sama juga, lebih kurang seperti itu. Ini adalah hadis hasan. Sebahagian mereka itu meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Tawus, daripada ayahnya, daripada Nabi SAW secara mursal. Jadi beberapa bab yang kita baca pada malam ni berkenaan dengan pusaka ni ataupun faraid ni. Hadis yang pertama ni berhubung dengan pusaka adik-beradik kandung, seibu sebapa. Orang Arab kata minal abi wal tapi orang Melayu kata seibu sebapa. Jadi hadis ni kalau kita tengok komentar Imam Tirmizi itu, kata dia, kami hanya mengetahui hadis ini melalui Abu Ishaq, yakni Abu Ishaq As-Sabi'i. Dan dia ni ada masalah tadlis juga. Beliau mengambil riwayat daripada Harith. Harith ni iaitu Harith bin Abdullah Al-Awar Al-Hamdani Al-Kufi. Dia ni dikatakan sahabat kepada Sayyidina Ali. Sya'bi tidak mengatakan, Sya'bi mengatakan dia ni berdusta. Kerana apa? Kerana fikirannya ataupun kerana pahamnya dia, dan dia dituduh dengan rafd, membenci sahabat. Dan pada hadisnya itu ada kelemahan. Dan dia hanya ada 2 hadis saja di dalam Sunan Nasa'i. Jadi Harith ni dhaif, maklum dah. Harith Al-Awar diambil daripada Sayyidina Ali, tidak sahih. Cuma Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab dia Talkhisul Habir, setelah menyebut hadis ni, kata dia hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Hakim daripada Harith bin Ali, daripada Harith daripada Ali, dan Harith itu dhaif padanya. Imam Tirmizi kata kita tidak mengetahui hadisnya. Kita tidak mengetahui hadis ni melainkan melalui hadisnya, jadi tariknya. Tetapi amalan berdasarkan kepada hadis ni. Maknanya orang duk pakai hadis ni berkenaan dengan hukum adik-beradik kandung ni mendapat harta pusaka. Adapun adik-beradik sebapa tidak dapat mewarisi harta adik-beradik dia hak lain, hak sebapa, hak kandung. Mana kalau 2 orang ni adik-beradik, 2 orang ni adik-beradik, cuma hak ni adik-beradik kandung, hak ni adik-beradik sebapa. Jadi antara mereka berdua tu tidak ada tawarus, tidak mewarisi antara satu sama lain. Tapi kalau adik-beradik kandung, hak ni mati, kalau tak ada bapa sebagai hajib, dia dapat, sebab adik-beradik kandung. Tapi kalau adik-beradik sebapa saja, itu tidak kuat. Qarabah itu tidak kuat. Sedangkan nak dalam bab pusaka ni, dia qarabah tu kena kuat. Hubungan anak beranak tu mestilah dekat, kena mari kuk kiri kuk kanan, alik mak alik ayah. Kalau alik ayah saja tak kuat. Imam Nasa'i kata la ba'sa bihi, maknanya kalau ikut Imam Nasa'i, Harith ni tak apa. Tapi tak apa dia pun, Imam Nasa'i hanya ambil 2 hadis dia saja. Seperti kata Hafiz Ibnu Hajar dalam takrib dia, walaysa lahu 'inda an-Nasa'i siwa haditsain. Hadisnya itu dalam Sunan Nasa'i hanya ada 2 saja, yakni
Walaupun Nasa'i kata la ba'sa bihi berkenaan dengan dia ni, tapi tak banyak juga hadis Nasa'i ambil daripada dia. Kira-kira tak lepas. Tak lepas. Sebab apa? Sebab dibimbangi hadis dia tu banyak menyokong pahaman dia. Tapi majoriti ulama tak terima dia. Jadi berkenaan dengan matan hadis ni, kata Maulana Barakfuri di sini, wa anna ayana banil wal muradu min ayabanil al ikhwah wal akhawat li abin wahid wa ummin wahidah. Mana anak-anak tiri, anak-anak adik mak ni, adik-beradik semua dia mewarisi, tetapi tidak adik-beradik tiri. Maknanya ibu yang lain. Kalau ibu lain-lain tidak mewarisi, tapi kalau adik-beradik sopok semua itu mewarisi. Kemudian atas pada tu hak cerita berkenaan dengan wasiat dahulu. Kalau ikut tertib ayat Al-Quran, wasiat dulu, barulah dibahagikan hutang, dibayar hutang, dan barulah dibahagikan pusaka. Maknanya tarikah ni harta yang ditinggalkan oleh si mati. Macam mana nak urus mula-mula, nak bagi siapa yang patut dapat, maka kalau mengikut ayat ni min ba'di wasiyah, maknanya bahagian-bahagian pusaka 1/2, 1/4, 1/6, 1/4, 1/8 ni bila boleh bagi, bagi ni lepas daripada selesai wasiat, selesai daripada bayar hutang. Jadi si mati bila dia tinggal harta, maka harta dia ni kena selesai dulu wasiat kalau ada, tidak lebih daripada 1/3. Kemudian selesai hutang, baki tu barulah diberikan sebagai harta pusaka. Itu dari segi tertib dia. Cuma dalam hadis ni menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan hutang dulu sebelum wasiat. Sebelum hutang dulu. Dari segi tertibnya, mana hak sebut dalam Quran ni sebut wasiat dulu baru hutang. Jadi 3 perkara, okey. Tarikah harta si mati ni, wasiat harta, barulah pusaka. Jadi pusaka hak ke dia. Masalah mana dulu, wasiat ke bayar hutang dulu? Kalau mengikut tertib susunan dalam Al-Quran, bayar bui wasiat dulu. Suruh wasiat dulu baru bayar hutang. Tetapi dari segi praktik Nabi, Nabi suruh bayar hutang dulu. Sebab apa? Ini dari segi nak jaga hak orang yang memang daripada asal dia berhak. Sebab orang buta ni, dia bui hutang pada kawan tu. Jadi Nabi SAW takut orang mengabaikan bayar hutang. Dari segi memanglah ikut tertib Quran tu kena selesai wasiat. Selesai wasiat tu dari segi si mati nak buat kebajikan. Sebab apa wasiat dulu? Dari segi si mati nak buat kebajikan. Dia ada harta, dia sayang tu nak bui masa dia hidup, sebab dia nak guna lagi gapo. Cuma dia kata lepas aku mati ni bui kepada kawan ni. Jadi sayang dia tu tak apa, dia sayang pada harta. Dia nak bui lepas daripada dia mati tak apa, dia kena sebut. Jadi wasiat dari segi si mati tu dia nak buat kebajikan lagi. Jadi Quran mendahulukan bab kebajikan dalam ayat wasiat ni. Dari segi persamaan dia tu dengan pusaka hampir-hampir dekat. Hampir-hampir dekat. Dari segi harta tu hanya berpindah lepas daripada mati. Tetapi hutang ni disebutkan kemudian sebab dia
benda tu sudah sabit atas orang yang mati tu sebelum dia mati lagi. Dah. Jadi Nabi dari segi dia cakna memberi perhatian pada benda ni, maka Nabi SAW memerintahkan supaya tanya dulu. Kadang-kadang Nabi nak semaya mayat ni tanya orang ni ada hutang ke tidak. Orang ni ada hutang ke tidak. Sehingga kalau orang tu ada hutang, Nabi tak semaya lagi. Nabi tanya dulu, siapa dia yang sanggup nak bayar hutang dia ni? Sebut dulu siapa sanggup. Jadi ada seorang sahabat sanggup. Barulah Nabi SAW semaya atas si mati tadi. Jadi disebutkan dengan dekat wasiat dengan pusaka ni sebab ada unsur kebajikan. Dan benda tu hanya berpindah setelah daripada mati. Adapun hutang ni sebelum mati memang kena bayar. Sabit dah. Jangan tunggu sampai mati. Kemudian bab ni dia masalah benda ni dia ada bicara dalam bab khusus nanti. Bab yubda'u bid-daini qabla al-wasiyah. Tu nanti kita akan jumpa. Ini bab berhubung dengan pusaka untuk anak-anak bersama dengan anak-anak lelaki bersama dengan anak-anak perempuan. Hadis ni hadis riwayat daripada Muhammad ibn al-Munkadir daripada Jabir, katanya, aku sakit ni, Nabi SAW datang menziarahi aku, dan aku ni berada di Bani Salimah. Bani Salimah ni mana Jabir ni salah seorang daripada Bani Salimah, bukan Salamah, Salimah. Kalau hak Abu Salamah, Ummu Salamah tu memanglah dibaca dengan Salamah. Bani Salimah ni hak kita belajar dalam bab gitu. Banyaknya pahala dengan sebab melangkah kaki ke masjid jauh tu. Sebab pokok Bani Salimah ni dia duduk jauh daripada Madinah. Jauh daripada Madinah. Jadi Damon ni bila tahu ada di dekat dengan Masjid Nabi tu tanah kosong dah. Jadi mereka nak berpindah. Nabi kata, diarakum tuktab asarakum. Kamu tetap di tempat kamu tu, tak payah nak pindah lah. Akan ditulis asar tuktab asarakum, akan ditulis kesal-kesal kamu, yakni langkah-langkah kamu. Maknanya makin jauh kamu berada daripada masjid, makin banyak kamu melangkah, maka makin banyaklah pahala yang kamu dapat. Jadi Bani Salimah ni jauh daripada masjid Nabi. Jadi Nabi pergi. Dalam riwayat akan datang ni Nabi jalan kaki. Jadi Bani Salimah ni dalam syarah ni sebut Jabir ni salah seorang daripada Bani Salimah, dan mereka ni satu pecahan. Satu kita kata Batnun, dalam bahasa Arab dia panggil Batnun. Satu kabilah lah daripada Khazraj. Mana dia tidak dari kalangan Aus, dia pokok Khazraj. Jadi riwayat ni ringkas. Dia ada berbeza sedikit dengan riwayat akan datang ni. Jadi bila dia sakit tu, dia tanya, lagu mana tak saya nak bagi harta saya kepada anak-anak saya. Jadi Jabir ni dah sakit sikit, ingat mati lalu. Sehingga dia fikir, kalau anak aku mati ni, nak bagi lagu mana harta. Zahir difahami daripada hadis ni, pada ketika ni ayat berkenaan dengan pusaka tak turun lagi. Jadi macam mana nak bagi ni kepada anak-anak aku. Dalam syarah ni sebut baina waladi, nak bagi di kalangan anak-anak aku. Dalam riwayat satu lagi ni, riwayat dalam bab lepas pada ni, dia nak bagi kepada tak ada ni. Tak ada. Lagu mana kaifa aqdi fi mali, aku nak buat macam mana dengan harta aku. Muhammad ibn Munkadir kata,
Jabir ni dia ada 9 orang adik-beradik perempuan. Jadi dalam riwayat pertama anak-anak, dia nak bagi pada anak-anak. Riwayat yang kedua ni dia nak buat macam mana harta. Lepas tu Muhammad Ibn Munkadir kata dia ada adik-beradik. Jadi seolah-olah dia tanya tu nak beri macam mana kepada adik-beradik dia. Dia tanya Nabi. Nabi tak jawab. Jadi berarti Nabi tunggu wahyu. Jadi lafaz ni baina waladi, lafaz ni tidak ada dalam riwayat Aqidatan ni, dan tidak ada dalam mana-mana riwayat imam yang 6. Dalam Sunan Sittah yang lain tak ada. Bahkan bal waqa'a fi ba'di turuqi haditsil Jabil madhkur fi sahihaini faqultu ya Rasulullah innama yarithuni kalalah. Terdapat dalam setengah tarik hadis Jabir yang tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim gini, wahai Rasulullah, yang mewarisi aku ni hanyalah kalalah. Kalalah. Jadi kalalah ni sendiri pun ada perbezaan makna, ada khilaf beberapa pendapat ulama berkenaan dengan makna kalalah. Ada yang kata kalalah ni dengan erti orang yang mati tidak meninggalkan ayah, tak ada usul dan tak ada furuk. Mana tak ada anak, tak ada ayah. Kalalah ni juga dengan erti orang-orang yang mewarisi harta pusaka. Yang ini secara umum. Kalalah ni juga dengan erti harta tu sendiri. Itu berapa makna kalalah. Jadi yarisuni kalalah. Kalau kalalah dengan makna yang pertama kita sebut tadi, dia tak ada anak, tak ada ayah. Sebab ayah dia kita maklum dah, ayah dia tu mati syahid kan. Mati syahid dalam peperangan Uhud. Cerita Jabir ni, ayah dia mati syahid. Lepas tu dia pun tak ada bini dah. Nabi tanya dia, Bikron am sayyiba, kamu nikah dengan gadis ke dengan janda? Dia kata janda. Sebab apa kata janda? Sebab aku ni ada adik-beradik. Dah, aku ada adik-beradik. Aku tak say aku buat balik pada mereka tu isteri ya lebih kurang mereka juga. Sebaya umur, tak jadi kerja lah. Jadi apa yang jelas kepada kita, Jabir pada ketika ni tak ada anak. Kalau adanya adik-beradik perempuan. Jadi Imam Maulana Muhammad Rafuri nak kata di sini ada masalah ni berkenaan dengan baina waladi, nak bagi harta di antara anak-anak saya. Sebab pada ketika tu tak ada anak dia. Kalau adanya 9 orang adik-beradik. Dalam riwayat lain menyebut 7 orang adik-beradik. Dalam riwayat Bukhari, innama li akhawat. Aku ada beberapa orang adik-beradik. Fa baina riwayat Tirmizi hadhihi wa hadhihi riwayat mukhalafatun zahiratun. Jadi dalam riwayat Bukhari kata aku ni hanya ada adik-beradik perempuan. Jadi bila begitu, antara riwayat Tirmizi ini, hadis bab ni dah, dan riwayat-riwayat ini, riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari, terdapat pertentangan yang nyata sekali. Fi sahih. Pada Sahih Bukhari. Jadi fahuwa muqaddam. Kita kena utamakan hak dalam Bukhari. Maknanya bercanggah. Riwayat Tirmizi ni kata anak-anak. Riwayat dalam Bukhari adik-beradik. Jadi hak dalam Sahih Bukhari tu kena diutamakan. Kena utamakan. Fahuwa muqaddam. Jadi Nabi tak jawab apa-apa, maka turunlah ayat yusikumullah. Allah Ta'ala telah mewasiatkan, telah memerintahkan, menetapkan kepada kamu berhubung dengan anak-anak kamu, bahagian lelaki itu seperti dua bahagian anak lelaki itu seperti bahagian 2 anak perempuan. Dalam riwayat berikut ni Nabi tak jawab wa kana lahu tis'un
Wa kana lahu tis'u akhawat. Dia ada 9 orang adik-beradik. Sehinggalah turun ayat yastaftunaka qulillah. Jadi Imam Maulana Mubarak Furi nak menyatakan bahawa di samping riwayat ni berbeza dari sudut baina waladi, dan satu lagi dia ada perbezaan dari sudut ayat. Jadi sekarang ni dia masalah bagi Imam Tirmizi, dia nak hujah dengan hadis ni bahawa memanglah berhubung dengan ayat ni pusaka anak lelaki 2 kali ganda anak perempuan. Itu berdasar pada ayat. Cuma bila awak mari hadis ni, hadis bab yang ke-6 ni dia bercanggah dengan hadis bab yang ke-7 dalam 2 sudut. Cuma Imam Tirmizi, dia hadis yang pertama dia buat masalah tentang pusaka adik-beradik, pusaka anak-anak perempuan bersama dengan anak lelaki. Bab yang ke-7 ni pusaka adik-beradik. Kedua-dua hadis ni mari daripada Muhammad Ibn Munkadir daripada Jabir. Dua-dua hadis ni. Dua-dua hadis ni juga cerita pasal Jabir sakit. Dia tanya Nabi. Sama juga. Jadi dia sakit, tanya benda yang samalah. Cuma dalam riwayat yang pertama anak-anak saya. Riwayat yang kedua tak kata gapo. Dia tanya tu dalam bentuk yang umum, aku nak buat macam mana harta aku ni. Jadi soalan tu berbeza dah. Kemudian yang kedua berkenaan dengan ayat yang turun ni. Riwayat yang pertama ni ayat 11 yang turun. Adapun riwayat yang kedua ni ayat 176, ayat terakhir. Itu percanggahan. Jadi kalau kita baca hak Maulana Mubarak Furi hurai tadi, kita nampak bahawa bercanggahlah riwayat Tirmizi ni dengan riwayat dia sendiri. Dan dia bercanggah juga dengan riwayat hak Bukhari. Hak riwayat Bukhari hak dia kata innamal li akhawat. Aku hanya ada adik-beradik perempuan. Dia tak sebut ada anak-anak lelaki, ada anak-anak perempuan. Qala Ibnul Arabi. Ibnul Arabi kata, setelah daripada dia menyebut kedua-dua riwayat ni, pada salah satunya turun ayat yastaftunaka. Pada satu ayat lagi turun ayat mawarith. Jadi yastaftunaka tu panggil ayat kalalah. Ayat satu lagi ayat yang ke-11 tu panggil ayat mawarith. Ta'arud ini lam yattafiq bayanuhu ilal an. Tidak diketahui keterangannya siapa ni. Siapa ni? Maknanya Ibnul Arabiyah kat tanganlah di sini. Sebab saya buat kajian-kajian ni dah, setara dia ni dah. Kata, kalau kita kata, setara dia tak tahu jawapan macam mana, tulis kitab ke mana? Tu tidak menjadi hal. Sebab Ibnul Arabi ni dia syarah Tirmizi dan dia syarah Muwatta. Syarah Muwatta dia tu ada 2. Qabas satu lagi Al-Masalik. Al-Masalik. Jadi saya tak tahu ni, kata dia. Lam yattafiq bayanuhu, tidak diketahui keterangannya siapa lah ni. Kemudian kata Maulana Mubarak Furi, summa asyara ila tarjih ayatil mawarith. Jadi Ibnul Arabi mengisyaratkan bahawa hak lebih kuatnya hak ni, hak hadis ni. Dan dia kata waham kalau sebut ayat yastaftunaka. Jadi kalau perawi itu sebut yastaftunaka tu, itu waham. Waham. Kata Hafiz Ibnu Hajar, nampaknya boleh kita nak kata gini. Inna kullam minal ayataini lamma kana fiha dhikrul kalalah nazalat fi dhalika
لكن الآية الأولى لما كانت كلالة فيها خاصة بميراث الإخوة من الأم كما كان ابن مسعود يقرأ وله أخ أو أخت من وكذا قرأ سعد ابن أبي وقاص أخرجه البيهقي بسند صحيح استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة فنزلت الأخيرة فيصح أن كل من الآيتين نزل في قصة جابر لكن المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة وأما سبب نزول أولها فورد من حديث جابر أيضا في قصة ابنتي سعد بن ربيع ومنع عمهما أن ترث من أبيهما فنزلت يوصيكم الله الآية انتهى. Jadi kata Hafiz Ibn Hajar, kalau nampaknya boleh kita kata gini, kedua-dua ayat ni dah. Jadi apa beza ayat ni? Kedua-dua ayat ni oleh kerana ada kalalah ni, ada disebut kalalah berlakon. Kalau kita tengok ayat yang ke-11 ni, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Jadi ayat ni juga menyebut berkenaan dengan wa in kana rajulun yurathu kalalah aw imra'atun wa lahu akhun. Jadi ada perkataan kalalah di sini. Jadi ada perkataan kalalah di sini pada ayat yang ke-12. Sebab ayat yang ke-11 12 ni dia turun serentak. Begitu juga dalam ayat 170 ni ada juga sebut Qulillahu yuftikum fil kalalah. Jadi kalalah tu dia berkait juga, sama-sama berkait dengan kedua-dua riwayat ni. Cuma kalau ayat yang pertama, yakni ayat 12 itu, oleh kerana kalalah itu khusus dengan pusaka adik-beradik sebelah mak, seperti mana yang dibaca oleh qiraat Ibnu Mas'ud walahu akhun, dia ada abad, au ukhtum min dia ada saudara perempuan daripada mak, adik-beradik sama. Begitu juga dalam qiraat Sa'd bin Abi Waqqas. Jadi bila begitu mereka tanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan pusaka adik-beradik orang lain macam mana, maka turunlah ayat yang terakhir. Mana mula-mula tu ayat 11-12. Oleh kerana dalam ayat yang ke-12 tu hanya menyebut kalalah tu dari sudut adik-beradik sebelah mak. Jadi sahabat pun tanya, lagu mana? Kalau hak lain tu adik-beradik kandung, maka turunlah ayat terakhir. Jadi kata Hafiz Ibn Hajar, maka bolehlah kita nak kata kedua-dua ayat ni dia turun berhubung dengan cerita Jabir. Cuma ayat yang pertama dia berkait dengan kalalah. Adapun sebab nuzul ayat yang pertama tadi dah sebab nuzul kepada ayat yang pertama, lakin al-muta'alliq bi min al-ayat al-ula ma yata'allaqu bil kalalah. Yang berkait dengan ayat yang pertama tu apa yang berkait dengan kalalah, cuma tidak menjadi sebab nuzul. Berkenaan dengan kalalah bagi ayat pertama tu, kalalah disebut, dia tak ada sebab nuzul. Ada pun maknanya sebab nuzul kepada ayat kalalah 176 ni sebab ada yang tanya kalalah. Maknanya hak akhir ayat kalalah dah turun sebab ada pertanyaan. Lepas tu cerita berkenaan kalalah tu dalam ayat yang ke-12, dia tidak sebab nuzul dia tu tidak berkait dengan kalalah, cuma disebut. Lepas tu kalau begitu, mana sebab nuzul bagi ayat yang pertama, ayat 11-12? Jadi kata Hafiz Ibn Hajar, wa amma sababu nuzuli awwaliha fa warada fi min hadis Jabir aidan. Ada dalam hadis Jabir juga berkenaan dengan anak perempuan, dua orang anak perempuan Sa'd bin Abi Waqqas ni dah.
Sa'ab bin Ar-Rabi'. Yang mana mati pok dia, ayah dia, maka pok saudara mereka berdua tu ambil habis harta pusaka. Ini seperti kita baca dalam bab yang ketiga baru ni. Bab yang ketiga baru ni 2092 hadis dia. Jadi Hafiz Ibn Hajar nak menyatakan kepada kita bahawa sebab nuzul bagi ayat yang pertama, yakni ayat 11-12, itu terdapat dalam hadis Jabir juga, berhubung dengan cerita anak dua orang anak perempuan Sa'ab bin Ar-Rabi', yang mana bapa saudara mereka itu menegah, menghalau daripada mereka berdua mewarisi harta pusaka ayah mereka, maka turun ayat yusikumullah. Itu jawapan yang cuba diberikan oleh Hafiz Ibn Hajar berhubung dengan perbezaan ni, perbezaan antara hak manasa ni ayat, hak manasa waham. Kalau mengikut Ibn al-Arabi, dia tarjih ayat mawarith. Kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar, dia kata dua-dua tu ada kaitan. Cuma hak ni sebab, ada sebab langsung, ada sebab tidak langsung. Kalau mengikut Mufti Taqi pula, kalau mengikut Mufti Taqi Uthmani juga, kata dia cerita ni dah cerita sama je, cerita sama. Jadi kalau kita nak kata mula-mula Jabir kita tanya ayat yusikumullah berkenaan dengan anak-anak dia, kemudian Nabi tak jawab turun ayat ni, kemudian Jabir sakit pula sekali lagi, Jabir sakit pula sekali lagi, dia pun tanya pula. Jadi jawapan tu tak apa kemah tu. Sebab apa? Sebab cerita ni cerita yang sama, mana sekali sakit je, sekali tanya je. Sekali tanya je. Kata Mufti Taqi Uthmani, boleh jadi Hafiz Ibn Hajar dia terperasan sikit ni. Pada awal kitab Faraid, dia pilih untuk jamak riwayat ni dengan cara yang lain. Ada satu cara juga, nak jamak antara dua hadis ni yang nampak bercanggah ni, yang dipilih oleh Hafiz Ibn Hajar. Tadilah, tadi. Cuma ada satu lagi, ada juga yang mengatakan bahawa kalau mengikut hak riwayat yang sebenarnya, kalau tengok kepada riwayat Imam Bukhari, iaitu perawi hak meriwayatkan hadis ni ataupun Jabir ni, dia tidak sebut ayat mawaris ni hak mana sah. Maknanya lepas aku tanya macam mana aku nak buat dengan harta aku ni, ini ada dalam Bukhari. Macam mana aku nak buat pada harta aku ni, Nabi tak jawab, maka turunlah ayat ayat pusaka. Jadi ayat pusaka tu tidak disebutkan oleh Jabir ayat mana-mana. Sama ada ayat tu ayat yusikumullah ataupun ayat yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Dua-dua ayat ni tidak disebutkan oleh Jabir. Lepas tu siapa dia sebut? Jadi ada yang mengatakan bahawa hak sebut ni bukan Jabir tetapi perawi. Sama ada Muhammad ibn al-Munkadir ataupun perawi lain. Sama ada Sufyan ibn Uyainah ke ataupun Syu'bah, ataupun di sini Ammar bin Abi Qais. Jadi ada orang sebut ayat. Jadi setengah perawi dah, kemungkinan perawi ni bila kata ayat mawaris, dia nampak ayat yusikumullah. Perawi ni pula bila dia nampak bahawa Jabir ni ada 9 orang adik-beradik, maka hak sesuai je dengan ayat kalalah hak akhir tu. Yang mana kalalah itu ditafsirkan sebagai yusikumullah yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah ni. Kalalah adalah orang yang mati tak ada anak, tak ada bapa. Jadi harta tu sesuai dengan keadaan Jabir. Jadi bila keadaan Jabir lagu tu dan dia tafsir kalalah dengan mana orang tak ada ayah, tak ada anak, maka ayat pusaka tu terus dia ambil ayat 176. Ayat 176.
Perawi hak tadi dia nampak kalau pusaka ke ayat yusikumullah lah, maka dia sebut ayat tu. Jadi hak asal riwayat tidak ada ta'yin, tidak ada ditetapkan dengan jelas ayat hak manasa. Cuma hak sebutnya hatta nazalat ayatul mawarith, hatta nazalat ayatul miras, sehingga turunlah ayat miras. Itulah yang memberi jawapan. Jadi kesimpulan di sini, kalau kita nak kata ada pencanggahan riwayat, mungkin kita akan kata mana-mana perawi tadi ada waham. Ada waham. Jadi dia elak daripada mentarjihkan mana-mana riwayat, sebab riwayat ni orang kuat berlaku. Muhammad Ibnul Munkadir Amr bin Abi Qais orang kuat, Syu'bah orang kuat, Sufyan Ibu Uyainah pun orang kuat juga. Nak letak waham ni atas apa payah. Maka lebih sesuai kita kata hak tadilah. Ada mana-mana perawi ia menyebut ayat tu, sedangkan dalam riwayat Jabir hatta nazalat ayatul miras. Itu hak dalam Bukhari. Kemudian bab apa? Oh sana jugalah bab ni. Kira tak payah baca dah tak. Cuma apa? Hak ada ni dia lebih panjang sikit. Dah. Cerita tu lebih lengkap lagi lah. Iaitu Jabir ni pesel. Jadi kadang pesel tu lah dia rasa macam mati. Dah. Bila dia bangun tegak, tu tanyalah nak buat macam mana harta. Itu punca dia tanya. Kemudian Nabi SAW berwuduk ni. Jadi Nabi berwuduk dengan berkat air dia berwuduk tu, sama ada air dia hak lebih ataupun sisa hak tak guna lagi. Waduk tu, waduk mana air? Air yang digunakan untuk berwuduk. Kalau kata wuduk bagi depan perbuatan, waduk bagi atas, itu adalah air yang digunakan untuk berwuduk. Jadi boleh jadi kedua-dua ni, sama ada Nabi ambil air hak lebih, hak ada tangan dia Nabi renjis, ataupun air hak ada dalam bekas baki tu, hak itulah dia jiru. Tapi hak tu lebih jelas lagi lah, lebih sesuai dengan perkataan sabba, dia curah. Jadi air hak lebih tu yang digunakan untuk berwuduk, Nabi curah. Nabi curah. Mana cara kalau orang pesel basuh air ke wajah dia, dia rasa sejuk-sejuk, lebih baik daripada kita kocok dia, kita gonjal dia. Tu takut dia kejut. Jadi orang pesel ni kita itu air kita jiru air ke dia, jangan simbah, jiru selu-selu. Cuma ada satu lagi berkenaan dengan sebab nuzul ayat. Jadi kalau tengok di sini dah, fanazala yusikumullah, hak ni pun fiya nazala. Jadi hak mana yang menjadi sebab nuzul kepada ayat ni? Adakah pertanyaan tentang akhwat ke, pertanyaan tentang anak? Jadi fiya ni kita tak boleh nak kata semata-mata sebab, kita boleh kata berhubung. Maknanya cerita ayat tu turun lama dah. Yang terjadi kepada saya ni sesuai dengan ayat tu. Kebetulan. Maknanya sahabat mengaitkan peristiwa yang berlaku kepada dia ni dengan ayat. Tidak semestinya turun ayat tu kerana peristiwa. Tu ada perbincangan dalam bab sababun nuzul, terutama yang dibahas oleh Syah Waliullah dalam Fawzul Kabir. Kemudian bab pusaka asabah. Pusaka asabah. Pusaka asabah. Asabah ni apa? Mana orang yang ambil habis baki tu. Jadi dalam bab pembahagian pusaka ni, mula-mula dia ada ashabul furud dipanggil.
Ashabul furu' maknanya golongnya yang telah ditetapkan berapa bahagia-bahagia dia. Macam suami, dia ada bahagia 1/2, 1/4. 1/2 kalau tak ada anak, 1/4 kalau ada anak. Maknanya kalau bini mati, suami dapat 1/2 ataupun 1/4. Kalau suami mati, keadaan isteri tadi tak ada anak dapat 1/4, ada anak dapat 1/8. Bapa 1/6. Dah. Hak minggu lepas tu, kalau anak-anak perempuan tu seorang aja, tak ada orang lain, 1/2. Kalau dia lebih daripada 2, dia dapat 2/3. Jadi 1/2, 1/3, 1/6, 2/3, 1/4, 1/8 ni orang panggil ashabul furud. Jadi demo ni dia ada bahagian dah. Jadi bila mana bagi harta zakat tu ada lebih, maka hak ambil ni lah orang panggil asabah. Dia ambil habis licin. Itu makna asabah. Jadi setelah ashabul furu' ada bahagian masing-masing, kalau ada lebih, maknanya kita bagilah. Kita bagi 1/2, dah, ni 1/2, ni 1/3, 1/6. Baki-baki itu bila-bila tu ada baki. Ada berapa? Ada baki. Jadi diambil oleh asabah. Jadi asabah mula-mula ni orang panggil asabah binafsihi. Asabah binafsihi. Mana mereka ni ambil habis licin. Iaitu hak ni hak lelaki. Dia ambil seorang, tidak bersama ataupun tidak bersebab dengan orang lain. Sebab asabah ni ada 3. Dia saja-saja. Yang kedua, dia dengan orang lain. Yang ketiga, dia dengan sebab orang lain dapat asabah. Asabah kerana dia tu sendiri. Asabah dengan sebab orang lain ada. Satu lagi asabah juga, tapi dia kena berkongsi bersama dengan orang lain. Jadi yang dimaksudkan dengan asabah dalam hadis ni, hak baki ni maknanya li'aula, hak terdekat. Hak terdekat daripada lelaki. Lelaki lah. Jadi hadis ni, biasanya ulama yang bahas hadis ni, dia letak hadis ni berkenaan dengan asah faraid. Asah faraid maknanya ashabul furu' tu dapat bahagia dia dulu. Cuma Imam Tirmizi ni dia ambil bahagia kedua. Jadi sebab itulah dia letak hadis ni tajuk dia asabah. Asabah. Jadi orang lain nampak ashabul furu' dengan hadis ni. Tapi Imam Tirmizi dia nampak asabah. Maka sebab itulah dia buat tajuk pusaka kepada asabah. Jadi faraid tadi faraid tadi makna bahagia-bahagia yang tersebut dalam Al-Quran itu hendaklah diberikan. Hendaklah sapa. Kena sapa. Kena terima dulu. Kalau katalah adik-beradik tu tak sih. Tak sih. Bahagia saya tak sih. Ambil lah. Tak. Dia kena bagi dulu. Kena terima dulu. Tak. Terima tu kira-kira secara kira-kira lah. Ada calculation tu. Tak semestinya qobak. Mana dia nampak dah ni hak kira-kira dia akan dapat sekian 20,000 hak dia. Adik-adik dia pun 20,000 juga. Mak dia dapat lebih pada tu lagi kok. Jadi dia kena nampak dulu calculation tu berapa. Sebab Nabi kata di sini al-hiku faraid bi ahliya. Kena sampaikan bahagia-bahagia tadi kepada ahli dia. Jadi hak mana penerima pusaka tak sah, dia kena terima dulu. Lepas tu lepas pada itulah ikutlah dia nak buat lagu mana, dia nak bagi kepada adik-adik dia hak mana. Jadi syarat dia kena terima dulu. Bi ahliha mana ahlinya yang layak lah. Layak. Jadi kalau dia ada pendinding, kalau katalah
Orang tu mati meninggalkan anak dan adik-beradik. Jadi disebabkan ada anak lelaki ni, jadi adik-beradik tak dapat. Kemudian bila bagi tu fama baqiya, hak mana lebih lepas daripada dibahagikan kepada asal furud tu, maka diberikan kepada aula rajulin zakar, hak terdekat. Maknanya lelaki hak terdekat. Aula ni mana aqra. Aqra. Rajulin zakarin. Bapa tu Nabi kata rajulin zakarin. Sedangkan lelaki lah zakar. Perkataan rajul ni dia ada banyak pengertian. Pengertian umum biasanya lelaki dewasa. Lelaki dewasa. Ada juga digunakan rajul ni kepada orang. Tak kira lah. Dia lelaki ke perempuan, orang juga. Manusia. Rajul tu dengan mana manusia. Cuma dalam bab ni Nabi SAW nak menyatakan bahawa rajulun zakar, dia tu memang jenis lelaki, tak kira dewasa ke ataupun kanak-kanak. Jadi sebab dia mendapat ni kerana dia ada sifat zukuriyah. Dia sebagai lelaki. Jadi merangkumilah hak tua, hak budak, hak muda. Jadi apa Nabi sebut lagu ni sebab orang-orang jahiliah dulu dia tidak beri harta pusaka pada budak-budak. Dia ada buah ni. Budak-budak tahu gapo guna pitih ni. Tak. Mana dia pandai nak beli got nak beli gon ni. Mana pandai dia nak sipai. Jadi bila begitu dia ambil ke dia orang dewasa. Adik-beradik kecil tu tengok saja. Bila besar tak ada kesekara ke dia. Jadi Nabi nak menyatakan di sini bahawa rajul zakar itu merangkumi hak tua, hak budak, hak kecil. Masuk juga untuk untuk menyekap ataupun untuk menghapuskan adab orang jahiliah dalam pembahagian pusaka ni, mereka tidak beri melainkan kepada lelaki balik saja. Kata mereka hak boleh terima pusaka ni hak boleh naik kuda, hak pergi perang, hak pergi nego. Jadi budak-budak tak pergi nego, tak naik kuda ni tak boleh. Dia tak pikul tanggungjawab, dia tak pergi menyerang musuh, jadi tak layak. Jadi Nabi SAW nak membatalkan adab tu, kepercayaan itu. Jadi hadis ni menyebut pada kita fama baqiya, apa-apa yang baki. Jadi apa-apa yang baki ni mana inilah yang dipanggil asabah. Asabah. Lelaki yang terdekat. Kalau hak sebelah furuk ni iaitu anak-anak dan anak-anak mereka sampai ke bawah. Maknanya kalau ada baki ni ada kalanya diberikan kepada anak-anak lelaki ataupun diberikan kepada usul, yakni diberikan kepada bapa kepada ayah sampai atas. Ada juga diberikan kepada hawashi, dia panggil hawashi, hak tepi. Hak tepi ni maknanya adik-beradik. Adik-beradik. Termasuk dalam bab adik-beradik ni iaitu pok saudara. Itu orang panggil hawashi. Jadi kalau ayah tu orang panggil usul. Kalau anak ni dia panggil furu'. Kadang-kadang tak. Dia tu dia penerima asabah. Tapi bila bagi tak ada gia dia. Jadi ada nama atas kertas lah. Ada gia atas kertas. Tapi dari segi kira-kira tak dapat. Ada juga. Ada juga. Sebab apa? Sebab ashabul furu' tu telah menghabisi dah harta sebelum ada meninggal. Sebelum ada baki. Jadi diberikan kepada lelaki yang terdekat. Seperti contohlah, kalau seorang tu mati meninggalkan ibu, dia mati meninggalkan seorang ibu, seorang anak dan anak saudara adik-beradik kandung. Mana
dia ada anak saudara adik-beradik kandung dia. Mana ada anak saudara lah. Anak saudara kandung. Jadi bila bagi ni dah, bila bagi maka tak ada lah bahagia kepada anak saudara ni, kerana anak ni hak terdekat. Anak sudah terdekat dah. Jadi dialah dia mendinding. Mendinding. Itulah lebih kurang ringkas berkenaan dengan hadis ni. Jadi kalau macam kau kira-kira tu macam mana tu kena ngaji khusus lah dalam bab fiqh tu ataupun dalam bab ilmu faraid. Cuma kita tekan dalam pengajian ni itu hadis-hadis berkenaan dengan pusaka ni. Adapun kira kalau ni mati tinggal siapa-siapa boleh berapa-berapa tu tu cerita dalam ilmu lain tu. Kemudian bab berikut ni berkenaan dengan ni. Imam Tirmizi kata hadis ni ada juga yang meriwayatkan daripada Ibnu Tawus, daripada ayahnya Tawus bin Kaisan, daripada Nabi secara mursal. Jadi tanpa disebut Ibnu Abbas. Ada juga riwayat yang gugur Ibnu Abbas. Jadi ada riwayat mursal. Kata Hafiz Ibnu Hajar, Wuhib telah tafarrud. Wuhib ni bersendirian dalam memausulkan hadis ni. Tafarrada Wuhib biwaslihi wa rawahu Thawri an Ibn Tawus wa lam yadhkur Ibn Abbas bal arsalah. Maknanya dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri tak ada menyebut Ibnu Abbas, jadi secara mausul. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Tahawi. Wa asyara An-Nasa'i ila tarjihil irsal. Imam Nasa'i kata hak lebih sahihnya hak riwayat secara mursal. Pengarang kitab Sahih Al-Mausul dia mentarjih sebagai sahih di sini, mana ada disebutkan Ibnu Abbas secara mausul tidak mursal, kerana Rauh Ibnul Qasim itu menjadi mutabi'. Warajah inda sahibai as-sahih al-mausul. Ni Imam Bukhari dan Imam Muslim mentarjihkan. Mana hadis ni dia ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Warajah inda sahibai sahih. Di sisi pengarang Sahih Bukhari dan Muslim, mereka mentarjihkan riwayat yang mausul, kerana Rauh Ibnul Qasim menjadi mutabi' kepada Wuhib dalam riwayat mereka berdua. Jadi riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Begitu juga Yahya bin Ayyub menjadi mutabi' kepada Wuhib dalam Muslim, dan Ziyad bin Sa'ad serta Saleh itu menjadi mutabi' kepada Wuhib dalam riwayat Daruqutni. Cuma ada ikhtilaf lah dalam meriwayatkan daripada Ma'mar ni. Abdul Razak meriwayatkan daripada Ma'mar secara mausul, tetapi ada juga orang lain yang meriwayatkan daripada Ma'mar secara mursal. Iaitu Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Wa rawahu Abdullah bin Mubarak an Ma'mar wa Thawri jami'an mursala. Wa yuhtamal an yakuna hamlu riwayat Ma'mar ala riwayat Thawri wa inma sahahahu li'anna Thawri wa in kana ahfaz minhum lakin al-'ada' al-kathir yuqawimuhu wa idza ta'arrada al-wasl wal irsal wa lam yurajji' ahli tariqain qaddima al-wasl. Kemungkinan juga riwayat Ma'mar itu ditanggung atas riwayat Thawri.
Mana riwayat Ma'mar. Riwayat Ma'mar tu riwayat ia ada menyebut Ibnu Abbas tu dah ditanggung atas riwayat As-Sauri. Riwayat As-Sauri tu mana riwayat yang mursal tadi. Dah. Riwayat yang mursal tadi. Maknanya terputus pada riwayat As-Sauri itu boleh ditampung dengan riwayat Ma'mar yang meriwayatkan secara mausul. Sebab apa? Walaupun Sauri ni lebih kuat lagi daripada Ma'mar, tetapi bila mana bilangan yang meriwayatkan secara mausul itu lebih ramai, dan bila mana bercanggah di antara wasal dengan irsal, maka didahulukan, diutamakan, ditafsirkan sebagai wasal. Kemudian bab berhubung dengan pusaka datuk. Wallahu a'lam.